Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini kita dah masuk ke 21 Ramadan. Kita dah masuk di fasa yang terakhir, yang mana fasa pecutan, fasa yang ganjaran yang cukup banyak. Jadi marilah kita sama-sama berlumba di dalam fasa yang terakhir ini. Berlumba-lumba kita kejar membuat kebaikan, membuat segala kebaikan. Moga-moga Allah menerima segala amalan, segala ibadah kita yang kita boleh lihat di yaumul akhirah nanti. Jadi alhamdulillah hari ini kami bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Abang Nasir Bilahan dan juga Tuan Haji Muhammad Junid bin Osman selaku pengerusi ahli lembaga pengurus Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi di Jitra, Kedah. Jadi seperti mana sedia maklum, kami di Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi ini melakukan setiap tahun program ataupun projek infak Ramadan. Tapi kali ini berbeza kerana kita di Malaysia dalam proses Allah uji, Allah duga dengan satu penyakit yang seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini, iaitu COVID-19. Jadi alhamdulillah dalam masa COVID ini juga kami seluruh warga Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi turun menyantuni asnaf di seluruh negeri Kedah. Yang mana kami dapat bantu, insya-Allah kami bantu sekadar kemampuan kami. Hasil sumbangan sahabat-sahabat orang ramai di luar sana, yang mana kami santuni semua asnaf yang kami ziarah di seluruh negeri Kedah ini. Jadi alhamdulillah, pertama selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah diberi kesempatan kepada kami untuk menziarahi Abang Nasir Bilahan. Apa khabar abang? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak memanjangkan kalam, saya nak bertanya kepada Tuan Haji Muhammad Junid bin Osman selaku pengerusi ahli lembaga pengurus Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi tentang apakah Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi dan di manakah Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi. Seterusnya Tuan Haji boleh menceritakan bagaimana tercetusnya projek infak Ramadan yang mana setiap tahun dibuat pada bulan Ramadan. Pada Tuan Haji, falyatafadhal mashkura. Terima kasih Ustaz ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang Nasir. Jadi alhamdulillah kita Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi ini terletak di Jitra, Kedah. Kita tempatkan pelajar-pelajar lelaki yang berumur 8 sehingga 12 tahun. Jadi di mana pelajar-pelajar ni kita pilih daripada asnaf, iaitu anak yatim, geladangan, yang miskin. Kemudian yang terpinggir, maksud dia terpinggir daripada ekonomi dan juga sosial dan agama. Jadi di tempat kita khaskan untuk mereka belajar asas. Jadi kita tekan solat, bab solat kita tekan, dan akhlak. Jadi bila tercetusnya idea, bila Ramadan, ustaz mengajar, iaitu Ustaz Anip selaku bekas mudir, sedekah kita ambil satu bab sedekah di bulan Ramadan. Jadi para pelajar tanya, sedekah kami orang miskin nak sedekah apa ustaz? Jadi kita dapat hasilkan satu aktiviti di mana orang miskin boleh sedekah. Kita nak ajar konsep sedekah bukan kata dengan duit. Jadi orang miskin pun boleh sedekah, iaitu dengan sedekah tenaga. Jadi alhamdulillah pelajar kita dia seronok pada tahun 2017. Kita punya program dengan Abang Nasir di depan Petron Tanjung Pau Jitra sekali
dengan anak-anak. Walaupun panas, mereka seronok nak bagi apa bubur lambu masa tu dengan kerjasama sebuah NGO. Jadi petang tu kita edar bubur lambu, ada yang nak bagi duit. Jadi budak-budak kita bab duit ni dia tak mau terima. Dia takut jadi sebagai dia minta derma. Sebab di Mahat Tahfiz Ihsan kita pelajar boleh dikatakan diharamkan untuk kutip derma. Yang tu kita tekan pada pelajar. Jadi alhamdulillah pelajar dia akur dengan kita punya peraturan. Jadi masuk tahun kedua 2018 kita namakan program ini Anda Infak Anti Edah. Jadi tahun 2018 kita ke daerah Padang Terak, salah satu kawasan yang KDNK-nya rendah macam di Baling, Padang Terak. Kebanyakan penduduk sana penoreh Ketah. Jadi kita dapat santuni lebih kurang 180 keluarga di dua kampung, iaitu di Padang Sanai dan juga di Kedah Bukit Ulang. Yang tu Abang Nasir turun sendiri. Jadi alhamdulillah kita Abang Nasir selalu turun dengan anak-anak kita. Dia seronok tengok anak-anak kita bergembira. Jadi kita tak bawa anak kita semua. Dia ada peranan masing-masing. Yang kecil dia akan tolong pack barang, tolong angkat barang. Yang besar akan tolong edah. Jadi sebab kita masalah pengangkutan masa tu, kita tak boleh bawa semua. Jadi dengan keadaan puasa semua, jadi alhamdulillah budak dia masuk dalam kampung, tengok ada orang lagi miskin pada dia. Yang tu yang kita nak ajak dia, supaya dia boleh nilai masyarakat macam mana. Jadi kita nak ajak dia supaya bila dia dewasa, dia dah biasa dah dengan kerja-kerja kebajikan. InsyaAllah dia boleh membantu. Jadi kita serah pada Ustaz Hanif pula. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Junid bin Osman selaku pengerusi ahli lembaga pengurus Mahat Tahfiz Ihsan Al-Khairi. Apa yang kita boleh dengar Tuan Haji kata tadi berkaitan dengan Mahat Tahfiz yang terletaknya di Jitra Kedah, yang menempatkan kepada asnaf, anak yatim dan terbiar mu'allaf. Jadi tahfiz ini tidak berbayar. Tahfiz ini percuma kepada golongan-golongan yang seperti asnaf, anak yatim dan terbiar. Jadi Abang Nasir, selaku artis, selaku dalam dunia industri, apa pandangan Abang tentang Mahat Tahfiz ini, yang mana saya difahamkan Abang telah banyak ikut program-program mereka, dan pandangan Abang tentang projek yang mereka buat ini, Anda Infak Anti Edah. Apa pandangan dan komen Abang? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, ini adalah satu idea yang cukup bagus, dan selama ni kita dengar lah dia merata kan, ada buat tahfiz sebelumnya atau rumah anak-anak yatim, di mana suruh anak-anak yatim ni pergi merata cari derma kan, luar barang macam-macam kan, minyak angin lah, itu ini. Sedangkan sepatutnya anak-anak ni diorang belajar sepatutnya kan, bukan pergi cari duit dengan cara yang macam tu kan, sampai tengah malam kan, pergi dekat restoran merata pergi kan. Tapi yang ni berlainan kan, berlainan. Dia kata sebaliknya, jadi sebaliknya kan. Apatah lagi dengan program kata yang nanti dan saya pun pernah bersama kan. Bagi saya itu adalah satu kata program yang sepatutnya jadi contoh kan, pada setiap dia katakan tahfiz-tahfiz ke yang ada di Malaysia ni, terutamanya rumah-rumah anak yatim kan. Jadi model tu saya kalau boleh, dan saya minta maaf lah tahun ni tak dapat nak menyertai kan. InsyaAllah mungkin tahun depan kalau ada rezeki kan, boleh kita bersama-sama lagi, mudah-mudahan kan teruskan usaha ini. Saya doakan semoga kata diberkati dan dirahmati Allah. Baik bang, dari segi pengalaman Abang, dari segi hampir 4 tahun Abang mengenali Mahat Tahfiz ini, dan Abang mengikuti pengembangan Mahat Tahfiz ini. Jadi dari segi anak-anak yang Mahat Tahfiz ini berikan pengisian di Mahat Tahfiz, bagaimana pandangan Abang?
bagi saya memang ialah daripada tengok pertama sekali akhlak anak-anak murid yang ada kat pusat tahfiz tu, bagi saya ialah bagaimana mereka terdidik sampai begitu sekali kan, akhlak mereka kan. Bagi saya memang saya amat-amat puji usaha dan kata tanggungjawab terutamanya ustaz-ustaz yang mendidik kan pelajar-pelajar di Mahat Ustaz. Dan saya sebenarnya sebab tu saya pun kan rasa terpanggil juga kan bila Ustaz kata kalau program dengan apa ni, saya sebenarnya memang seronok kan. So bagi saya satu macam saya katakan pusat tahfiz Ustaz tu boleh jadi contoh kan kepada Malaysia ni lah, seluruh pusat tahfiz di Malaysia atau rumah kebajikan atau rumah anak yatim apa semua kan, datang kalau boleh tengok kan contoh ini kan, kalau boleh cubalah kan, tak dapat ikut 100% mungkin ikut 50% daripada program yang ada kan. Betul. Terima kasih kepada Abang Nasir Bilal Khan kerana sudi memberi pandangan, idea, nasihat kepada Mahat Tahfiz Ihsan Al-Karim. Saya beralih kepada Tuan Haji. Jadi Tuan Haji boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang Mahat Tahfiz Ihsan Al-Karim ni, latar belakang dia, macam mana penubuhan dia, dan macam mana tercetusnya nak buat ataupun nak bermulanya Mahat Tahfiz ini. Terima kasih Ustaz. Jadi kita Mahat Tahfiz ni family based punya program keluarga. Jadi kita dapati kebanyakan tahfiz dia fokus kepada yang berbayar, dan budak yang terpinggir ni dia tercicir juga. Jadi kita ambil idea supaya sebenarnya kita fokus pada akhlak sebenarnya. Jadi kebanyakan pelajar kita yang masuk ke pusat tahfiz kita ni zero, maksud dia kosong daripada bab Al-Quran. Dari segi akademik pun boleh kata tak kena urut. Sebab tu kita di Mahat Tahfiz kita tak ambil ramai, sebab kita perlukan kualiti. Tapi alhamdulillah anak-anak kita yang duduk 2 tahun, ada yang masuk main umur 11 tahun tak boleh baca, tapi alhamdulillah lah ni boleh baca. Dan ada yang hafal surah-surah ayat lazim. Yang tu pun bagi kita alhamdulillah lah. Pada kalau dia pergi tempat yang biasa, bagi dia tekanan lah. Jadi kita di Mahat Tahfiz kita banyak fokus pada program akhlak. Kita tak tekan pada hafalan misalnya. Kita banyak pada akhlak, terutamanya kita ada buat program lain. Kita bawa pergi berenang yang dilatih oleh jurulatih yang terlatih di Gunung Kayang setiap hari Khamis. Yang tu kita ambil sunnah-sunnah Nabi. Jadi ada satu cerita di mana ada satu program larian malam. Jadi larian malam tu biasalah orang lari ni dia nak minum air, dia buang. Jadi kita ambil inisiatif, ajak budak-budak pergi ke besok pagi tu, pergi kutip sampah-sampah yang orang tinggal. Jadi kita ajak kat dia, mendidik dia, bukan kita kena jaga sesama manusia, sesama insan, tapi alam pun kita kena jaga. Jadi kita kutip. Kebetulan kutip benda plastik kita boleh jual. Kita ajak dia untuk cari duit. Tiba-tiba sebelum sampai ke kedai barang lusuh, tengok ada satu hamba Allah duk cari juga botol-botol. Kita ajak dia sedekah. Ni kita tanya budak-budak, yang mana lebih untung, kalau kita jual ke kita sedekah? Kemudian yang kita sedekah tu yang bukan seorang Muslim, yang belum Muslim. Jadi dia pun heran macam mana budak-budak tahfiz boleh bagi. Yang tu kita peranan dia sebagai dakwah juga. Kita ajar dia dakwah. Mula asal kita nak pergi kutip saja, dia jadi banyak. Kita boleh ajar dalam kelas. Biasanya lepas program kita akan buat postmortem tentang program. Jadi supaya budak dia faham, oh aku buat ni benda ni. Begitu juga dengan Under Infaq MK Edah. Jadi ada satu masa kita 2019 sekali dengan Abang Nasir pada kejadian di salah sebuah hospital, di mana kita bawa air zam-zam dengan kurma, kita nak bagi kepada pesakit
dan pengarah hospital pun ada, staffnya pun ada. Kita baru sebut Mahat Tafiz Ehsan, Mahatnya tu, dia sudah pam marah kita. Sebab dia ingat kita nak ketik derma bulan puasa pula. Kita faham dia marah. Kita terang kat dia marah. Kita terang dia marah. Okey pakcik tak apa. Kalau pakcik tak mau terima, kita ke pesakit lainnya. Kemudian kita ke pesakit lain yang tak Islam lagi, yang orang Siam, yang Cina sakit, semua kita bagi. Dan kalau yang untuk pesakit ni, ada pelajar kita yang baca doa. Abang Nasir pun terang kita punya program, Ustaz pun terang. Jadi yang ni lah satu aktiviti yang bagi saya yang begitu tertanam kepada pelajar kita dan juga masyarakat yang banyak yang tengok Facebook kita Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi, yang tengok tak pernah jumpa lagi anak yatim yang pergi bagi sumbangan. Jadi biasanya bila bagi sumbangan tu ada yang menangis. Dia kata umur dah 80-90 tahun, tak pernah lagi anak yatim yang bagi. Anak yatim, orang miskin yang bagi ke orang miskin. Jadi kita nak tanam kat dia konsep masih lagi ada peluang untuk orang miskin membuat jariah sedekah. Kita bagi peluang. Yang itulah kita supaya tempat lain sebagai kita sebagai role model macam apa Abang Nasir kata, boleh ikut contoh. Kita tak ada hak cipta apa, boleh. Yang ni untuk kebaikan, insya-Allah kita terima ganjaran di sana nanti. Tuan macam ni, tahun lepas yang renovation macam mana, dia siap belum? Yang renovation tu nak ikut siap sebelum Ramadan. Tapi bila PKP ni masalah, dia terkenal tukang pun tak berani nak buat. Jadi kita patuh pada SOP kepada siap dan naik 2 tingkat. InsyaAllah kita dalam pembinaan sebuah dewan makan tingkat bawah, di atas bilik darjah yang lebih selesa untuk anak-anak kita. Sebab kita tu di taman tu bila hujan lebat dia naik, jadi kita naik bagi tinggi sikit. Biasanya air akan jerak, serap ke. Jadi untuk dan semua, alhamdulillah rumah ni telah diwakafkan oleh ibu mentua saya dan semua ahli lembaga lah. Dah buat apa pertukaran nama apa semua siap lah, akan nama Mahat Tafiz. Alhamdulillah lah. Jadi Tuan Haji, macam mana sahabat-sahabat kita di luar sana nak menghubungi ataupun nak menyalurkan sumbangan kepada Madafiz ini, ataupun nak mengifakkan, mewakafkan tentang bangunan yang sedang dibuat sekarang ni? Macam mana cara dia? Okey, sebelum saya jawab Ustaz Hanif, jadi saya tadi ada sambung dengan program Anda Infak Anti Edar ni, di mana tahun ni alhamdulillah dengan COVID ni, dengan keadaan ekonomi orang, tapi kita pecah rekod. Pecah rekod tahun-tahun lepas. Jadi kita dapat sumbangan daripada Pertubuhan Kebajikan Kedai Amal Akhirat, 100 sampel yang bernilai RM7,000. Setiap sampel kita RM70. Dan saudara-saudara kita di Singapura bagi lebih kurang 100 sampel juga. Sebab tu kita tahun ni alhamdulillah dengan sumbangan orang ramai, dia nampak kerja buat kita, insya-Allah. Cuma tahun ni macam Abang Nasir kata, budak-budak tak boleh turun, tapi kita turun, sasaran kita tercapai. Jadi dengan itu jumlah kita tahun ni seramai 436 keluarga kita dapat santuni. 436 keluarga yang kita dapat santuni, semua yang asnaf yang terlibat, alhamdulillah. Jadi untuk tanya Ustaz tadi, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak infak untuk kita punya Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi, boleh tengok di kita punya streamer, di akaun CIMB Islamic 8602 108 582 atas nama Mahat Tafiz Ehsan Al-Khairi. Saya ulang sekali lagi, CIMB Islamic 8602 108 582. Jadi untuk menghubungi saya, boleh hubungi 018 374 9881. Jadi alhamdulillah setakat lah ni penyumbang ada yang bagi RM1,
Ada yang bagi RM2, kita tak tetap berapa ringgit. Janji ikhlas. Macam Abang Nasir kata tadi, kita duduk sembang tadi, ikhlas. Jadi dalam ikhlas tu saya buat kajian yang duk bagi RM1, RM2 ni dalam sebulan saya kira seorang atas nama dia RM140. Dalam RM1 Abang Nasir. Dalam RM1, RM2 mungkin dia ada buat online apa. Dia niat kalau dia punya laku barang tu mungkin kita tak tahu. Alam kita pun tak kenal. Kebanyakan kita tak kenal penyumbang kita. Dan ada alhamdulillah hamba Allah yang mula-mula kita set up, dia infak melalui keluarga dia sebulan RM500 sampai sekarang tak berhenti. Dan kita masuk dah hampir 5 tahun. Jadi alhamdulillah. Jadi pada penyumbang-penyumbang, jadi yang tak bagi duit, yang tolong doa. Tapi alhamdulillah lah rezeki anak-anak kita. Bila kita buat program di Penang pun ada orang Penang yang support. Jadi masing-masing main peranan di masyarakat. Jadi Tuan Haji, akhir sekali saya nak tanya, apa harapan Tuan Haji berkaitan dengan Mahat dan projek program anda infak MT Eddar ini? Ya, insyaAllah tahun depan kita akan masuk anda infak MT Eddar 5.0. Tahun ini keempat, tahun depan 2021. InsyaAllah kita akan turun sekali lagi dengan Abang Nasir, mungkin ke daerah lain ataupun ke negeri lain di atas permintaan. Jadi puan-puan, jadi kita semua pakat main peranan, kawan-kawan, sanak saudara, ahli lembaga. Jadi semua kita main peranan untuk menjayakan program ni. Abang Nasir walaupun tak boleh turun tapi masih keep in touch dengan kita. Walaupun roh tu masih ada dengan kita. Walaupun tak ada dalam program tahun ni, tapi insyaAllah tahun ni masih turun. Jadi saya pun nak ucap terima kasih pada Ustaz Hanif, pada rakan-rakan setiap kita punya penunjuk arah yang tolong cari asnaf tapi tidak mengecewakan. Yang dia orang cari bukan kroni-kroni, bukan ahli-ahli kawan-kawan. Jadi kita boleh nilai tengok memang layak dapat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Junid bin Osman selaku pengerusi ahli lembaga pengurus Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi atas kupasan, penjelasan sedikit sebanyak maklumat tentang Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi ini. Jadi saya nak berbalik kepada Abang Nasir Bilal Han. Jadi abang, kata-kata terakhir abang, harapan abang terhadap Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi ini. Pertama sekali saya minta kata masyarakat, orang ramai supaya dapat memberi sumbangan kepada Mahat Tafiz. Dia macam kata tadi, ikhlas kan. Sumbangan ni jangan kita ingat duit dia kan, macam-macam kan. Boleh bagi idea, boleh bagi tenaga kan. Bagi sokongan, macam-macam kita boleh apa. Kalau tak boleh tu bagi sumbang kan. Jadi kata sama-sama kita ikhlas, kita menyumbang untuk masa depan Tafiz. Sebab kita nampak kata program yang didaftarkan oleh kata Tafiz ni, kata macam saya kata dia boleh jadi contoh dan teladan untuk diikuti kan. Jadi kata angkat kan, contoh rakan-rakan ni macam kata ibarat hero lah kan. Hero ni kita kena angkat supaya orang nampak, untuk dicontohi jadi yang mudah-mudahan. Dan saya haraplah supaya kata Mahat Tafiz pun terus maju ke hadapan kan, dan semoga boleh kejayaan lah kan di dunia dan di akhirat terutamanya mudah-mudahan. Terima kasih kepada Abang Nasir Bilal Han, aktor Malaysia, artis yang Malaysia yang berbakat, yang penuh orang kata apa, sifat kebaikan itu. Sebab Abang Nasir ni saya difahamkan dah beberapa kali bersama dengan Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi ini. Boleh dikatakan sebagai bapa angkat lah kepada Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi ini. Jadi sedikit sebanyak memberi idea, sumbangan dan masa untuk bersama-sama dengan pihak Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menyumbang ataupun nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi ini, bolehlah like Facebook ataupun friend Facebook Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi di media sosial. Jadi terima kasih abang sekali lagi. Terima kasih cikgu sekali lagi. Jadi marilah kita sama-sama, saya minta kepada saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan mendoakan kerja-kerja dakwah ini berterusan, terutamanya warga-warga Mahat Tafiz Ihsan Al-Khairi terus
diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan kemudahan untuk mentadbir, untuk menguruskan anak-anak kita di Mahat Tahfiz Ihsan Al-Khair ini. Moga-moga dengan pengorbanan itu mendapat ganjaran, mendapat pahala. Tidak dilupakan juga kepada seluruh penyumbang yang selama ini menyumbang kepada Mahat Tahfiz Ihsan Al-Khairi. Semoga semua senantiasa dirahmati dan dilimpahi rezeki dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.